Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali pada hari ini dalam pelajaran ibadah. Dalam pelajaran ibadah kita ini kita akan belajar berkenaan dengan azan dan iqamah. Sambungan kepada tajuk pada minggu lepas. Yang insya-Allah kita akan jelaskan pada hari ini berkenaan dengan sejarah permulaan azan dan juga lafaz-lafaz yang dilakukan dalam azan, yang dilakukan oleh muazzin itu dalam melakukan azan. Pada minggu lepas kita telah belajar berkenaan dengan pengertian azan itu sendiri, iaitu seruan, iaitu menyeru untuk memberitahu tentang masuknya waktu salat, dan juga pengertian iqamah, iaitu mendirikan untuk memberitahu bahawa salat telah nak didirikan. Dan juga pada minggu lepas kita belajar berkenaan dengan hukum azan dan iqamah itu. Apa dia hukum azan dan iqamah? Iaitu sunat muakkad. Okey, pada hari ini kita akan tengok pula berkenaan dengan sejarah permulaan azan. Bagaimana terbentuknya, bagaimana berlakunya pensyariatan azan pada peringkat permulaan dalam Islam. Okay, sebelum tu kita lihat azan mula disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Pada tahun pertama Hijrah. Itu permulaan disyariatkan azan pada tahun pertama Hijrah, iaitu tahun pertama Hijrah selepas Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Pada tahun tersebutlah, pada tahun pertama tersebut, maka berlakunya syariat azan untuk memberitahu tentang masuknya waktu solat fardu. Kedua, kita lihat apakah sebab pensyariatan pensyariatan solat azan itu berdasarkan hadis berikut yang kita akan jelaskan. Ini dalil ataupun sebab kenapa berlakunya pensyariatan azan dalam Islam, iaitu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarani Nafi' an Abdullah bin Umar. Okey, cuba dengar elok-elok hadis ini. Annahu kana yaqulu kana al-muslimuna hina qadimu al-Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salah wa laysa yunadi biha ahadun fatakallamu yawman fi dhalika faqala ba'dhum ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara wa qala ba'dhum bal qarnan misla qarnil yahud faqala Umar radhiyallahu anhu awala tab'athuna rajulan yunadi bis-salah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bilal qum fanadi bis-salah. Itu petikan Arab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat apakah terjemahan hadis tersebut, iaitu yang bermaksud Nafi' telah memberitahu daripada Abdullah bin Umar, katanya ketika sampai di Madinah, iaitu selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, orang Islam berkumpul dan menunggu tibanya waktu salat. Ketika sampai di Madinah, maka salat telah disyariatkan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cumanya tidak disyariatkan azan menyeru orang tentang masuknya waktu salat. Jadi pada masa itu ramai di kalangan sahabat orang Islam berkumpul tunggu bila nak masuk waktu salat. Sebab apa? Sebab tidak ada laungan, tidak ada panggilan apa-apa pada masa itu. Cuma tunggu bila masuk waktu baru solat. Masuk waktu solat. Maka mereka menunggu-nunggu untuk solat. Sebab pada masa itu tidak ada orang yang menyeru untuk mengerjakan solat. Okey, pada satu hari bila berlaku keadaan begitu, maka pada suatu hari mereka membicarakan masalah itu. Kemudian bila berlaku dalam keadaan tidak tahu, kena menunggu waktu salat, tidak ada orang yang memanggil untuk salat, maka pada masa itu berlakulah perbincangan di kalangan sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat berkumpul bersama untuk membincangkan, bermusyawarah tentang cara bagaimana untuk memberitahu masuknya waktu salat, serta mengajak orang ramai agar ke masjid untuk melakukan salat berjamaah. Maka bila dalam perbincangan tersebut, ada antara mereka mencadangkan. Cadangan yang pertama, ada yang mencadangkan
gunakanlah loceng seperti loceng orang Nasrani. Ada pula yang mengusulkan sebaik-baiknya gunakanlah serunai seperti orang Yahudi. Ada dua cadangan. Ada cadangan supaya menyeru orang ramai untuk hadir solat berjemaah dan untuk menandakan, memberitahu masuknya waktu solat. Cadangan yang pertama iaitu supaya dilakukan, digunakan loceng sebagaimana orang Nasrani bila masuk waktu solat mereka. Nasrani ni siapa? Iaitu Kristian. Biasanya orang Nasrani bila nak memberitahu tentang sembahyang mereka, mereka menggunakan loceng. Bunyi loceng. Kung kong king kong. Loceng itu menunjukkan waktu untuk salat sembahyang bagi agama Kristian ataupun Nasrani. Tapi ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cadangan yang kedua, supaya menggunakan serunai. Serunai untuk menyeru orang ramai, memberitahu masuknya waktu salat dan mengajak ke masjid. Juga ditolak oleh Nabi SAW kerana kedua-dua tersebut adalah amalan yang dibuat oleh agama Kristian Nasrani dan juga agama Yahudi. Kemudian cadangan yang ketiga, Saidina Umar pun berkata, kenapa tidak kamu melantik seorang lelaki yang menyeru untuk mendirikan solat? Ini cadangan Saidina Umar supaya lantik satu orang yang mana dia melaungkan untuk menyeru supaya mendirikan solat. Ini usul daripada Saidina Umar. Ini cadangan daripada Saidina Umar ni diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan serukanlah solat. Nabi suruh Bilal laungkan azan untuk mendirikan solat. Kemudian ada panjang lagi cerita dia. Akhirnya berlakulah lafaz-lafaz azan yang kita dengari pada zaman sekarang ni. Itu laungan azan yang kita akan belajar nanti. Okey. Tu jelas berkenaan dengan sejarah bagaimana terbentuknya permulaan lafaz azan tu sendiri. Kemudian yang kedua, pada hari ini kita nak lihat berkenaan dengan lafaz azan. Lafaz azan ni selalunya dilaungkan oleh lelaki lah. Walaupun begitu, bagi pelajar-pelajar, murid-murid perempuan, patut mendengar untuk kita mendapat ilmu sama-sama insya-Allah. Okey, lafaz azan, bila kita nak melaungkan azan, iaitu muazzin nak melaungkan azan, dia akan melafazkan azan, yang mana lafaz azan ini dilafazkan, setiap kalimah itu dilafazkan 2 kali. 2 kali, sebanyak 2 kali setiap lafaz tersebut. Kecuali pada takbir yang pertama. Takbir yang pertama ini, yang ni dilafazkan sebanyak 4 kali. Begitu juga pada lafaz kalimah tauhid pada akhir nanti dilafaz 1 kali sahaja. Yang lain semua dilafazkan sebanyak 2 kali, 2 kali, 2 kali. Okey. Cuba kita lihat lafaz azan yang pertama, mula-mula dilafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali. Kemudian sekali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semasa kita mendengar laungan azan itu, maka kita disunatkan untuk menjawab lafaz azan tersebut dengan sebelah itu, warna hijau tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan apa yang dilakukan oleh muazzin. Jawab azan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh muazzin. Begitu juga kalimah yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali kita lakukan. Kemudian orang yang mendengar laungan azan tersebut sunat menjawab asyhadu an la ilaha illallah juga. Sama. Seterusnya, kalimah yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila orang yang mendengar laungan azan itu juga sunat menjawab azan tersebut dengan lafaz yang sama dengan laungan azan tersebut. Kemudian kalimah yang keempat, seterusnya iaitu hayya 'alas salah, 2 kali. Kemudian hayya 'alal falah, 2 kali juga. Cuma dua kalimah ini untuk menjawab laungan azan tersebut sunat dilafazkan dengan kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimah dalam petak yang warna hijau tu. Itu.
Dua kalimah ini, hayya 'alas salah, maka sunat bagi orang yang mendengar hayya 'alas salah jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, boleh jelas? Okey, seterusnya kalimah yang seterusnya laungan azan pada warna pink itu, iaitu ini hanya bagi solat fardu subuh. Kalau waktu subuh pagi-pagi berbeza dengan laungan azan zuhur, asar, maghrib dan isyak. Subuh saja ditambah dengan lafaz as-salatu khairum minan naum 2 kali. Dan jawab azan tersebut, jawab lafaz tersebut juga sunat kita jawab sadaqta wa bararta ataupun wa barirta. Itu jawapan dia bila kita mendengar laungan azan tersebut. Apa maksud dia? As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu laungan azan pada waktu subuh. Kerana pada masa itu ramai di kalangan orang Islam tidur. Maka nak menggerakkan mereka tidur untuk salat subuh, maka laungan lafaz azan ia berbeza, iaitu as-salatu khairum minan naum. Kemudian terakhir sekali Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian akhir sekali kalimah tauhid la ilaha illallah 1 kali, dan jawab azan tersebut juga dengan lafaz yang sama. Dengan lafaz yang sama. Semua itu disunatkan untuk kita menjawab laungan azan tersebut dengan lafaz yang sama, kecuali 3 kalimah, iaitu hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan pada waktu subuh as-salatu khairum minan naum dijawab sadaqta wa barirta. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Moga-moga murid-murid dapat fahami dengan baik dan mendapat keberkatan daripada Allah Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi akan datang.